Terima kasih Dr. Seri Pengurusi, dan terima kasih Seri Petani kerana bersabar. Saya melihat bahawa antara pelanggan kepada kementerian ini seperti yang dicatatkan dalam laporan ialah pesara-pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. Saya dan ramai kita telah membangkitkan kebajikan pesara-pesara ini. Satu kumpulan yang sentiasa kita sebut ialah mereka yang tidak berpencen apabila mereka menamatkan perkhidmatan di dalam ATM. Dalam suasana hari ini, saya sentiasa mendapat rayuan daripada rakan-rakan bekas tentera ini untuk membawa tanpa letih-letih lah ya, ke Parlimen ini, meminta Kementerian Pertahanan dan Kerajaan melihat kembali kalau ada ruang-ruang di mana kita boleh memberikan ganjaran secara berterusan kepada pesara-pesara perkhidmat jangka pendek ke, atau mereka yang meninggalkan servis tanpa mendapat pencen ya. Jadi ini dalam keadaan ekonomi hari ini susah bagi mereka, terutamanya yang tidak ada kepakaran tertentu untuk menghadapi suasana kehidupan. Jadi saya kemukakan sekali lagi permohonan ini kepada pihak kerajaan untuk dipertimbangkan. Mengenai perkara yang telah disebut oleh Lumut tadi dan juga oleh Sekijang mengenai tahap kesiapsiagaan ATM pada peringkat 70%, saya rasa dan saya berharap ya, ianya bukan sesuatu perkara yang tepat di sini. Mungkin kementerian meletakkan 70% itu untuk mengabui mata kita. Sebenarnya kesiapsiagaannya 100%. Ya, jadi dia nak acah letak 70%, orang menyangka tentera kita tidak bersedia, mereka ganggu, lalu kita akan ambil tindakan. Saya harap gitulah. Tetapi kalau benar 70%, saya rasa saya ingin minta penjelasan daripada kementerian sama ada ini adalah standard bagi kebanyakan angkatan tentera di lain-lain negara, 70% ini, atau adakah 70% ini sebenarnya sudah tinggi berbanding negara-negara yang lain. Kita tidak boleh berkompromi dengan keselamatan negara kita. Jadi dalam konteks ini saya rasa tidak ada nilai yang lain melainkan 100% siap siaga. Ya, dengan keperluan aset-aset yang sedia ada, walaupun mungkin aset kita yang kita kumpulkan tidak mencapai 100% keperluan negara, tetapi pada setiap masa mereka sepatutnya 100% boleh dimobiliskan untuk menghadapi ancaman-ancaman. Terutama seperti kawasan Eskom di pantai timur Sabah yang mempunyai sempadan laut yang begitu luas dan ancaman-ancaman yang berterusan. Bukan hanya ancaman semasa krisis seperti peristiwa Laut Datu, tetapi kemasukan pendatang-pendatang tanpa izin melalui laut daripada negara-negara jiran. Ya, mungkin bukan peranan Angkatan Tentera, tetapi kehadiran aset-aset kita di kawasan perairan kita boleh sedikit sebanyak menghalang niat dan hasrat pihak-pihak yang ingin membawa masuk pendatang-pendatang tanpa izin ini ke negara kita. Jadi saya harap kita meletakkan persiapan yang cukup, yang mencukupi di kawasan tersebut. Dr. Seri Pengurusi, saya berpindah ke peruntukan pembangunan ya, yang banyak diberikan kepada ketiga cabang Angkatan Tentera ya, darat, udara dan laut. Saya mengandaikan jumlah ini walaupun agak tinggi berbanding dengan tahun sebelumnya. Adakah jumlah ini juga jumlah yang optima yang dipohon oleh Kementerian Pertahanan? Karena saya yakin ya, Kementerian Pertahanan ada permohonan dia, ada jumlah yang dipohon. Jadi berapa peratus daripada permohonan daripada Kementerian Pertahanan yang dianggap boleh, yang dianggap diperlukan berbanding dengan yang diluluskan seperti yang ada di dalam penyata ataupun di dalam kertas bajet ini. Kerana saya khawatir kalau jumlah yang diperolehi itu adalah jauh lebih rendah daripada yang dipohon oleh Kementerian Pertahanan, ianya mengkompromi ya
persediaan Angkatan Tentera dalam menghadapi masalah pertahanan negara. Yang terakhirnya, Datuk Seri Pengerusi, mungkin ini tidak ada kaitan dengan kementerian ini, tetapi oleh kerana ianya sangat penting dan saya perlu bangkitkan, ialah mengenai latihan rakyat Malaysia yang bakal menjadi pegawai di Angkatan Tentera di UPNM. Ya. Keluar lagi berita hari itu, pelajar UPNM, Universiti Pertahanan Nasional, yang meninggal dunia semasa dalam latihan di kamp yang belum dikatakan ataupun oleh kerana peralatan camping yang tidak selamat. 2-3 hari ini keluar pula berita mengenai amalan buli di dalam ragging, ya, ragging yang keterlaluan, ya, walaupun mungkin setengah orang menyangka ragging di dalam Angkatan Tentera ini adalah satu standard praktis yang mesti dilalui oleh pelatih-pelatih, tetapi saya berasa ada kaedah lain untuk menerapkan semangat ketenteraan dan juga kekuatan fizikal, bukan melalui ragging yang keterlaluan. Jadi apakah langkah kerajaan, ya, dan langkah universiti berkenaan, ya, kalau boleh dikongsi dengan kementerian yang satu lagi itu, supaya perkara ini tidak berlaku. Jadi pengurusan universiti ini pun harus mengambil pandangan yang serius tentang masalah ini dan tidak dibiarkan sehingga menjadi polemik yang besar. Terima kasih, Tuan Sri Pengerusi. Muhammad Subang.